hari ini saudara tengok, memang kita perlukan reform. Isu hari ini kita cerita tentang merdeka, penindasan. Merdeka 1957 ialah untuk membebaskan kita daripada penindasan penjajah. Itu semangatnya, itu matlamatnya, jelas matlamatnya, dan tercapai matlamat itu kerana kejelasan pada masa itu daripada datuk nenek moyang kita yang berjuang pada tahun 1997 tu, bukan kita, mereka berjuang dan mereka jelas. Cabaran zaman mereka ialah melawan penindasan kelompok penjajah. Mereka lawan betul-betul. 31 Ogos 1957 mereka menang. Sekarang penindasan tetap berlaku. Penindasan berlaku bukan oleh penjajah tapi pemimpin sendiri. Jelas. Bertahun 2-3 tahun ni kita diperlihatkan dengan rasuah, penyelewengan, penipuan, sehingga ke saat ini oleh pemimpin negara, bukan penjajah. Cerita tentang Perdana Menteri 1MDB bilion tu semua tahu. Timbalan Perdana Menteri tu naik mahkamah, semuanya tentang duit rakyat bilion. Cerita tentang Perdana Menteri yang paling lama berkhianat tentang reformasi, kelompok elit. Kesemuanya ini memperlihatkan apa? Penindasan itu masih berlaku dan dilakukan oleh kelompok-kelompok elit, pemimpin-pemimpin. Kalau dulu tahun 57 oleh penjajah-penjajah asing, hari ini ianya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara sendiri. Sebab itu perjuangan harus terus. Tapi kita kena jelas perjuangannya apa. Apa perjuangannya? Perjuangannya untuk melakukan reform, melawan penindasan. Ini yang tak jelas. Kita cabaran paling besar kita macam tadi saudara disebut ialah UMNO dan PAS yang memainkan isu perkauman. Dan ramai kita yang tergelincir, yang tak boleh bertahan. Di kalangan pemimpin-pemimpin utama negara Melayu, hanya Anwar Ibrahim yang masih kekal bertahan, mempertahankan politik multiracial, lebih bilang kaum, walaupun ditekan hebat, walaupun bukan sekadar ditekan, ditawarkan dengan jawatan-jawatan yang besar untuk bersama dalam naratif mereka, tetapi dia tidak mau. Sebab apa? Sebab jelas kita mau reform. Kalau dulu 31 Ogos 1957 kita mau lawan penindasan penjajah, sekarang kita mau lawan penindasan daripada pemimpin kita, dan kita mau lawan politik perkauman yang digunakan untuk melindungi kelompok-kelompok elit ini. Contoh terbaru, kes tanah Raup Mung Sangking di Pahang. Tanah berbelas ribu hektar dah dibiarkan ditanam berbelas tahun. Hari ini jadi isu kaum. Dia kata ini kerja peneroka Cina. Dia kata ini Cina rampas tanah Melayu. Masalah macam mana mereka boleh rampas? Macam mana mereka boleh berbelas tahun tanam musangking, daripada tak terkenal jadi terkenal. Satu dunia musangking. Dia takkan nak bagi tahu saya pegawai kerajaan, menteri-menteri besar tak tahu. Apa ada menteri besar Cina di Pahang sebelum ni? Ada pegawai PTG di Pahang itu Cina? Saya rasa hampir semuanya Melayu. Jadi mengapa mereka biarkan? Kalau mereka tak biarkan, saudara ingat mereka boleh berlaku ribu hektar, bukan 1-2 hektar, bukan 10-20 hektar, ribu hektar, dan bukan 1-2 bulan, berbelas tahun. Maknanya ada inilah dia, penindasan, ada penyelewengan, ada sikap tidak amanah, korupsi di kalangan pembesar-pembesar negeri, di kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan, di kalangan ahli-ahli politik, yang Melayunya, yang Cinanya. Ini bukan soal kaum, ini soal pemimpin yang rasuah, pemimpin yang tak amanah. Tetapi saudara tengok macam mana dia alihkan daripada persoalan penyelewengan, persoalan tidak amanah, dialihkan kepada isu perkauman, dan ramai yang terperangkap. Ini persoalannya. Ini cabaran kemerdekaan. Cabaran kemerdekaan 1997 ialah lawan penjajah asing. Nampak terang penjajah asing. Datuk nenek moyang kita jelas ini
cabaran zaman dan mereka bersama-sama lawan. Sepatutnya kita jelas, kita juga jelas cabaran zaman ini adalah pemimpin-pemimpin yang rasuah dan menyeleweng. Apakah belum cukup lagi kita lihat, ya, Perdana Menteri kita, timbalan Perdana Menteri, pemimpin besar, dan sekarang dalam kes Pahang ini, ya, pemimpin pembesar lagi, pegawai kerajaan, ya, yang tidak amanah, yang menyeleweng, yang korup, yang menyebabkan, ya, harta negara, ya, digadaikan macam itu, hilang, ya, macam itu. Ini, ya, seharusnya menjadi fokus kita, ya, cabaran kita, tapi kita tak jelas. Jadi kalau 31 Ogos, ya, berjaya boleh merdeka, sebab mereka jelas kita belum nampak kejayaan, kita masih berlegar-legar lagi, berputar-putar lagi dengan kelompok-kelompok elit yang masih bermain dan masih berkuasa. Kerana kita tak jelas dan kita dikaburkan dengan perkauman, isu-isu dan politik perkauman. Malah dalam PH ni, dalam koalisi yang memacakkan semangat dan nilai dan panji reform, itu pun kita kompromi dalam persoalan politik perkauman. Ya. Dr. Mahathir terang-terang cakap dia buat parti Melayu. Terang-terang cakap, dia kata Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia bukan daripada parti Melayu. Kalau bukan perkauman, apa dia? Kalau bukan itu kenyataan politik perkauman, apa dia? Dan mengapa kita biarkan? Mengapa kita boleh kompromi dengan Mahathir? Mengapa kita sebagai satu koalisi reform, ya, yang jelas mahukan reform, kita boleh berkompromi, ya, dengan ada lagi ni permainan-permainan, kenyataan-kenyataan dan percaturan-percaturan yang menggunakan kaum. Tak boleh. Kita kena tegas. Ini yang seharusnya menjadi fokus kita. Dan kalau kita selagi kita tak fokus, saudara, ya, kita tak akan berjaya. Dan inilah semangat, ya, dalam menuntut kemerdekaan ini, ya, dalam kita menghayati semangat kemerdekaan 31 Ogos 1947, Hari Kebangsaan 16 September ini. Ini seharusnya menjadi fokus kita, ya. Kita harus bawa fokus itu balik. Orang lain mungkin tersasar, orang lain mungkin tak nampak jelas, tapi kita mesti jelas. Ini yang dilakukan oleh Gerak 98, ya. Gerak 98 adalah entiti pertama dalam perjuangan reformasi, ya, yang ditubuhkan oleh semua kaum, ya, hampir semua parti pembangkang pada masa itu, NGO-nya, ya, yang bangkit buat pertama kalinya semenjak merdeka 27 September. InsyaAllah kita akan raikan 27 September ini, ya, di saudara Dolah dan wilayah dan Gombak yang akan menjadi hostnya, ya. Atas semangat itu, semangat berbilang kaum, semangat menentang kezaliman, semangat untuk mengangkat Malaysia menjadi sebuah negara yang bersih, yang melawan korupsi habis-habisan. Ini semangatnya, dan sebab itulah saya dan teman-teman, ya, memulakan balik, ya, semangat Gerak 98 ini untuk mengajak rakyat untuk kembali kepada persoalan asas negara, iaitu, ya, melakukan perubahan reform dan terlepas bebas daripada permainan dan percaturan, ya, percakaran politik perkauman ini. Ini, ya, yang dibawa oleh Anwar, Sri Anwar Ibrahim, dan kita bersama-sama, ya, dengan beliau dalam konteks ini, ya, untuk melakukan reform. Dan kita harap bagaimana semangat kemerdekaan tahun 1957 itu dapat kita garap, ya, kita belajar, ya, semangat mereka, sikap mereka yang fokus kepada perjuangan, tahu cabaran zaman, dengan kita pick cabaran yang salah. Kita duk cerita pasal perkauman, kita bukan ada masalah perkauman, kita bukan ada masalah orang Melayu dengan orang Cina bertumbuk dengan orang India. Adalah sikit-sikit, itu biasalah, kan? Tetapi tak ada masalah besar. Itu dah selesai. Tahun 50-an, 60-an mungkin ada isu bahasa, 60-an, 70-an ada, kita selesaikan. Datuk nenek moyang kita dah selesaikan. Itu cabaran-cabaran zaman pada masa itu. Cabaran zaman kita sekarang apa? Penyelewengan, rasuah berbilion-bilion. Daripada yang paling besar,
sehinggalah yang paling kecil, daripada harta apa ini, duit di Kementerian Kewangan hinggalah kepada tanah-tanah seperti di Rauk. Asasnya apa? Asasnya penyelewengan, bukan perkauman, bukan kerana peneroka Cina atau India atau Melayu. Persoalannya ialah pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar mereka yang berkuasa, baik yang Melayu, baik yang Cina, baik yang India, dan bangsa-bangsa lain pun yang rasuah dan menyeleweng. Ini persoalan, ini cabarannya, dan Gerak 98 mau mengajak saudara, teman-teman, gunakan kekuatan semangat Gerak 98 yang lalu, ya, untuk kita membina kekuatan ini, ya, dan dengan semangat hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini, kita menggarap balik kekuatan pejuang-pejuang kemerdekaan yang lalu. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, hari ini hari penamaan calon Sabah, itu pun satu hal juga. Ini masalah elit politik, ini masalah pemimpin-pemimpin politik yang punya duit. Duitnya banyak pak, dia kata, kalau di Sabah. Sebab itu tumbang, sebab itu bubar. Dan bubar ini kita makan belanja yang bukan sikit. Ekonomi menggudum, kita punya masalah ekonomi. Kita terpaksa hadapi pilihan raya negeri sekali lagi dengan belanja yang besar, dengan COVID-19 yang semakin meningkat di negeri Sabah itu sendiri. Tetapi pemimpin-pemimpin yang rakus, yang korup, yang perangai jijik, yang bejat sosial ini, mereka tak fikir ini semua. Dan saya nak ingatkan di hari penamaan calon Sabah ini, saya nak ingatkan dan kita kena ingatkan kepada rakyat semuanya, pengundi-pengundi di Sabah, kena ingat apa yang berlaku dulu. Mana puncanya? Puncanya ialah kerakusan pemimpin-pemimpin yang membeli wakil-wakil rakyat, melompat, cukup numbers, dan cuba melakukan peristiharan pada hari penting Islam, 10 Muharram, hari Ashura. Punya jijik punya perangai. Orang hari Ashura, kita dianjurkan untuk beristighfar, kan? Ingat kepada perjuangan, yang boleh puasa. Dia sibuk, dia beli orang. Hari Ashura ni kita nak ingatkan ni. Kita nak ingat betapa jijiknya pemimpin-pemimpin ini. Pemimpin-pemimpin daripada UMNO, yang sekarang ni dah Perikatan Nasional lah, Muafakat Nasional, macam-macam nasional ada lah. Sekarang barulah gagasan rakyat lah. Dia dah sebelah sini tak boleh kona, sebelah nasional tak boleh kona, dia buat gagasan rakyat Sabah. Tetapi pokoknya penyamun semua. Pokoknya jijik. Hari Ashura kerja je merasuah orang, merasuah pemimpin-pemimpin. Apakah ada yang lebih jijik daripada itu? Tak menyempat-tempat, tak tunggu hari lain, hari penting Islam, hari di mana kita harusnya beristighfar, berpuasa. Kerja dia beli orang, beli pemimpin, beli wakil rakyat. Dan ada yang boleh dibeli, bukan 1, 2, 3 orang, puluh wakil rakyat yang berjaya dia beli. Nasib baik TYT cerdik sikit, dia berubah. Kalau tidak, penyamun naik Ketua Menteri yang didokong oleh semua penyamun-penyamun yang dah dibeli. Tak gila kau rasa? Memang gila lah pun. Yang kerajaan persekutuan pun gila, kan? Jadi nak kata Sabah gila macam mana? Dan disokong, ini perkara jijik, ya, ini perbuatan jijik, dan disokong oleh kerajaan yang jijik, ya. Jangan lupa itu. Muhyiddin hantar orang kanan dia pergi ke Istana Negeri, ya, untuk minta supaya dilantik Ketua Menteri baru. Muhyiddin hantar Menteri Kanan Hamzah Zainuddin berjumpa dengan TYT. Maknanya Muhyiddin merestui perbuatan jijik yang dilakukan oleh Musa Aman dan gerombolannya. Ini sikap, ini sejarahnya, ini faktanya. Jadi kita ingin mengingatkan orang-orang Sabah, ini dia puncanya ini. Puncanya apa? Puncanya pemimpin rakus. Puncanya apa? Puncanya pemimpin korup. Puncanya apa? Puncanya pemimpin yang gila kuasa, yang tak ada moral, yang jijik, baik yang daripada Sabah, termasuk juga yang daripada Putrajaya. Kalau tak dapat sanction, tak dapat permission jelas daripada Putrajaya, daripada Perdana Menteri ni, apa nama Abah, Ketua Abah atau Kepala Otak dia lah ni, kan? Konon baik apa? Orang baik kan?
merestui perbuatan jijik pada hari Asyura. Ini orang baik kan? Merestui perbuatan merasuah pemimpin-pemimpin kerajaan, merestui perbuatan yang jijik pada hari bersih, hari penting, hari mulia dan penting dalam Islam. Ini kita nak ingatkan. Sebab itu mesti diajar. Kita gerak 98, kita buat putusan, tentunya kita bersama dengan PKR dan semua mana parti pun yang mahu dan punya kekuatan dan punya semangat untuk lawan penyamun-penyamun ini di Sabah. Kita akan bersama mereka untuk lawan